العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته من سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati saf kepimpinan surah An-Nur yang dikasihi Tuan Imam, para pemimpin masyarakat, para asatizah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita pada malam yang penuh berbahagia ini. Kita menyambung pengajian bagi kitab Zainul Insan di surau kita, iaitu kita dah berhenti kuliah yang lepas adalah pada perkara yang berkaitan dengan memuji diri sendiri dan juga melaknat. Sebelum tu kita telah menyebutkan tentang mencela perkataan orang, iaitu tentang bagaimana kita berhujah dan kita mempertahankan diri ataupun ilmu kita dengan cara yang salah, iaitu berbahas dengan cara yang tak dibenar oleh agama dengan niat menjatuhkan, mengaibkan. Kesemua itu adalah perbuatan yang tercela. Jadi malam ni kita melihat perkara yang ketujuh, iaitu berkaitan dengan memuji diri dan melaknat. Memuji diri dan melaknat satu daripada tiga perkara yang membinasakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan satu daripadanya adalah i'jabil mar'i bi nafsih, iaitu seseorang yang merasa kagum dengan dirinya sendiri, lalu dia memujilah diri dia. Baik. Dan juga melaknat. Laknat dia satu perkara yang lain akan dibahaskan. Lanjutan soalan, apa yang dimaksudkan dengan memuji diri sendiri? Apa maksud i'jabil mar'i bi nafsih? Apa maksud memuji diri sendiri? Maksud memuji diri sendiri itu ialah seperti katanya, aku lebih takwa daripada engkau, atau aku lebih alim daripada engkau, atau aku lebih soleh daripada engkau, ataupun disebut dalam kitab si fulan, si fulan, si fulan, atau aku lebih banyak berbudi daripada si fulan. Maknanya dia memuji diri dia, mengangkat diri dia dengan mengatakan bahawa dia adalah orang yang lebih baik daripada orang lain. Okay. Apakah sifat ini dibenarkan dalam agama ataupun tidak? Maka kita lihatlah beberapa pendekatan yang telah didatangkan dalam kitab ini tentang yang diharuskan dan perkara yang disepakati tidak boleh dilakukan. Apakah sikap syarak dalam perkara ini? Perkara apa tadi? Memuji diri sendiri. Klaim diri lebih baik daripada orang lain dari segi apa saja kebaikan. Aku lebih banyak sedekah daripada si fulan, aku lebih banyak ibadah daripada si fulan, aku lebih banyak ilmu daripada si fulan, aku lebih takwa daripada si fulan. Ini kata Rasulullah adalah penyakit-penyakit yang membinasakan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu memuji diri kamu, janganlah kamu memuji diri kamu sendiri, dialah Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih takwa di antara kamu. Maka yang lebih mengenal diri kita baik dan buruk itu adalah diri kita sendiri. Sebab itu nanti akan dibahaskan, orang yang puji diri sebenarnya kadang-kadang dia menipu diri dia, sebab dia tahu kelemahan dia, tetapi sebab nak angkat diri dia lalu dia pujilah diri dia dan menjatuhkan dan merendahkan orang-orang yang lain. Sebab tu kalau kita lihat antara hukum yang dibahaskan, iaitu berkaitan dengan memuji diri sendiri, antaranya yang tidak boleh kita lakukan adalah dengan memuji diri kita secara berlebihan. Sebab nanti kita lihat beberapa keadaan boleh puji diri ataupun menyebut kelebihan kita, seperti yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS, dan juga beberapa kisah yang menceritakan tentang perkara-perkara yang boleh dengan tujuan yang baik. Yang pertama sekali, kata Izzu ibn Abdis As-Salam, engkau memuji dirimu sendiri lebih parah daripada engkau memuji orang lain, kerana kesalahan seseorang itu di matanya sendiri lebih ia tahu banyaknya berbanding mengetahui kesalahan orang lain. Tadi kita sebut tadi kan, kita ni lebih tahu kelemahan kita banyak berbanding kita tahu kelemahan orang lain.
Lalu orang yang memuji diri sendiri itu sebenarnya lebih teruk daripada orang, ataupun lebih berat daripada orang yang memuji orang lain. Ya. Dan tidak ada yang disukai kecuali diri sendiri. Sebab itu kita lebih suka melihat aib, kekurangan yang ada pada orang lain berbanding daripada diri kita sendiri. Sebenarnya kita tahu aib kita, kekurangan kita banyak, tetapi kita ni jenis orang suka melihat aib ataupun kekurangan orang lain. Pertama, maknanya tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Yang keduanya, tidak boleh merasakan dirilah yang paling suci, yang kita sebutkan tadi. Iaitu Allah mengatakan, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yakni Allah yang mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiganya, jika memuji diri dengan niat baik dan sesuai dengan kenyataan itu dibenarkan. Contoh dia, ingin melamar seorang wanita dengan mengemukakan istimewanya dirinya dengan cara yang wajar. Macam orang nak khitbah ataupun nak bertunang ataupun nak merisik atau ingin melamar seorang wanita untuk dijadikan isteri. Takkan nak cerita yang buruk kan? Ada kata saya ni pelajaran pun taklah berapa sangat kan? Tak ada, jarang lah. Biasanya kalau ingin melamar, kita akan sebut tentang kebaikan yang ada pada diri kita. Maka perkara yang baik ini boleh kita sebut juga keistimewaan. Mungkin kita sebut kita satu orang yang jenis berusaha bersungguh-sungguh dalam kerja, orang yang jujur dan sebagainya, untuk tujuan dia melamar seorang wanita, untuk mengemukakan keistimewaan yang ada pada diri dia. Itu pertamalah contoh. Dan yang kedua iaitu contoh ingin memperkenalkan keutamaan untuk mengajarkan ilmu dan kemampuan dirinya dalam mengatur pemerintahan. Contoh dia yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, jadikanlah aku bendaharawan negara, yakni negara Mesir. Dan sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Ini beberapa keadaan yang boleh ataupun diharuskan untuk memuji diri sendiri dengan cara yang sesuai dengan niat yang baik dan kenyataan yang sesuai. Jadi ini beberapa keadaan kalau kita lihat memuji diri ini boleh dibenarkan dalam syarak, dibenarkan oleh syarak dalam keadaan seperti tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi, ya. Dan ketika mana memuji diri, hendaklah tetap wajib mengingat Allah sebagai pemberi nikmat. Memuji diri sendiri yang dimaksudkan adalah tahaddus, menyebut-nyebut nikmat Allah Ta'ala, atau agar lain meneladani dirinya. Kalau kita puji diri kita dengan tujuan kita adalah untuk menyebut akan nikmat Allah Ta'ala, tetapi sekiranya dengan tujuan untuk memberikan berbangga-bangga dengan amalan, maka itu tidak dibenarkan dan merupakan satu sikap kesombongan dalam diri. Sebab tu kadang-kadang sebahagian amalan kita, ibadah kita ni, agama anjurkan untuk kita litasjid, untuk menggalakkan orang buat amalan. Contoh macam kita galakkan orang sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah ni ikutkan amalan kita lah. Tetapi boleh kita menunjuk contoh kepada orang lain, kita satu orang yang melazimi untuk menaikkan sembahyang berjemaah dengan tujuan menggalakkan orang lain juga ikut kita dengan cara yang baik. Sebab tu solat berjemaah ni kalau kita melihat adalah satu amalan yang sangat diikuti oleh para salafus salih. Mereka bila meninggalkan sembahyang jemaah, bagi mereka adalah satu musibah. Golongan yang hidup pada 300 atau 3 kurun yang pertama ni, mereka bila Nabi suruh buat satu benda, mereka buat sungguh-sungguh lah. Kalau mereka tak sembahyang jemaah, mereka menganggap musibah. Kalau tertinggal satu waktu solat, mereka ucap takziah. Itu mereka. Kalau tertinggal satu rakaat, bukan tak sembahyang, cuma tertinggal satu rakaat bersama dengan imam, mereka ucap takziah 3 hari. Kalau tak sembahyang berjemaah, satu waktu mereka ucap takziah 7 hari. Boleh surat Nur. 7 hari tuan-tuan, jenuh. Sebab tu pernah berlaku satu kisah zaman salafus salih, seorang lelaki dia sibuk buat kerja kebun dia, kebun kurma lah. Ni kat sini tak adalah kurma, ni serai ke getah ke. Lalu dia habis kerja dia nak pergi sembahyang asar berjemaah dengan kaum dia. Dan apabila dia sampai pada kaum dia, dia mendapati kaum dia dah habis sembahyang lah. Sembahyang asar berjemaah dah habis. Lalu apa dia kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab apa? Bukan dia tak semayang, cuma dia terlepas solat berjemaah. Lalu dia mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, bersaksilah kalian bahawa aku sedekahkan kebun kurma aku ni kepada fakir miskin. Bagaimana mereka memahami dan mengamalkan apa yang telah Nabi perintahkan, solat berjemaah. Musibah bagi mereka, bagilah. Macam kita boleh lah amalkan, kan? Dia tinggal sembahyang jemaah, bersaksilah wahai ahli qaryah Surah An-Nur, kok dia sibuk dengan basuh kereta, aku sedekahkan kereta aku ni pada tuan-tuan. Boleh Ataupun satu kisah lagi, Ubaidillah Al-Qawariri di kalangan salaf, mereka ni satu hari tetamu datang rumah dia. Dia sibuk melayan tetamu dia lah. Kalau kita tengok, melayan tetamu ni satu keutamaan. Agama suruh kita layan tamu. Dia bukan buat benda maksiat, dia cuma melayan tetamu dia. Dan ketika mana dia layan tetamu dia balik, dia nak sembahyang isyak. Dia nak sembahyang isyak sama dengan kaum dia. Dan dia mendapati, sekali lagi macam kisah tadi, dia mendapati kaumnya telah habis sembahyang isyak berjemaah. Lalu dia teringat akan sabdaan Nabi SAW bila Nabi kata as-salatu jama'ah afdalu min salatil fardhi wa 27 darajah, ataupun dalam riwayat yang menyebutkan 21 darajah atau 25 darajah. Sembahyang jemaah lebih baik daripada sembahyang seorang 27 darjat. Lalu dia balik ke rumah dia, dia mengulang solat jemaah dia sebanyak 27 kali. Sebab apa? Dia nak mendapat ganjaran 27 kali darjat sembahyang tu. Dan habis sembahyang tak setakat tu saja, keletihan tuan-tuan 27 kali. Kita 4 rakaat pun rasa berat dah, tambah sunat 4 rakaat pun rasa berat dah. Ini 27 kali dia ulang. Perbahasan tentang mengulang-ulang solat ini, solat fardu ni, dibahaskan di kalangan para ulama dalam kitab-kitab fiqh. Sebab tu kalau kita lihat sahabat ni ataupun bukan sahabat, di kalangan salafus salih ni, dia telah mengulang solat jemaahnya 27 kali kerana dia teringat Nabi pernah kata solat jemaah lebih baik daripada solat seorang 27 darjat. Lalu tertidur dia, sampai tertidur, keletihan dia, dan dalam tidur dia bermimpi. Ni kisah ni kumpul dalam kitab Indahnya Solat Berjemaah, karangan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazir Husin, kitab yang disemak oleh ramai mufti di negara kita. Dan dalam mimpi dia, dia bermimpi dia menunggang kuda. Tuan-tuan biasa kot dengar kisah ni kan. Dan ketika dia menunggang kuda tu, dia nampak kuda kaum dia yang lain. Lalu dia memacu ataupun memukul kuda dia untuk supaya kuda tu dapat potong kuda kaum dia yang lain. Tiba-tiba datang kaum dia yang menunggang kuda, mendekati dia, mengatakan kepada Ubaidillah Al-Qawariri bahawa kamu tidak akan sesekali dapat memotong kami, kuda kami. Lalu ditanya kenapa? Maka jawab Al-Qawariri, kerana kami sembahyang berjemaah sedangkan kamu sembahyang seorangan. Macam tu sampai peringkat tu para orang soleh pada zaman yang Nabi iktiraf sebagai zaman yang terbaik. Baik. Jadi kalau kita melihat persoalan berkaitan dengan kita boleh memberikan galakan dengan menyudut contoh kita adalah yang terbaik. Maknanya kita melazimi diri kita untuk solat berjemaah, termasuk juga kita ini satu orang yang menunaikan zakat, tunaikan zakat. Maknanya memberi galakan kepada orang lain juga. Bila orang admire kita, oh dia ni hebat berniaga, dia ni hebat dalam sebuah sebi, tengok-tengok contoh kita ni satu orang yang bersedekah, satu orang yang suka memberi zakat, satu orang yang menunaikan sembahyang secara berjemaah, maka pujian-pujian seperti ini adalah diharuskan di dalam agama kita. Dan lanjutan soalan, apakah kata hukama dalam perkara-perkara ini? Maka jawapannya, berkata setengah hukama bahawa memuji diri sendiri itu adalah kejahatan yang sebenar-benarnya. Sebab tu kata Sayyidina Aisyah, bermulanya kejahatan seseorang itu apabila dia melakukan dan merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Tu, kalau kita dah mula rasakan diri kita lebih baik daripada orang lain, itu merupakan permulaan kejahatan kita. Benda simple kan? Tapi itulah mulanya kita akan pergi kepada riak, akan pergi kepada sum'ah, akan pergi kepada ujub, akan pergi kepada takabur. Ini perkara-perkara yang membinasakan kehidupan seorang manusia. Sebab tu kata para hukama bahawa memuji diri sendiri adalah merupakan kejahatan yang sebenar-benarnya. Maka janganlah engkau membiasakan memuji diri sendiri, kerana ia boleh mengurangkan martabat dirimu dan mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tu memuji diri sendiri ni dia membawa kepada penyakit yang lebih besar, iaitu penyakit ujub dan juga penyakit takabur. Penyakit ujub dan penyakit takabur ni kalau kita melihat, Nabi SAW menyebutkan, idza kadzibal abdu kizbatan taba'ada anhu al-malik milan min ja'a bihi. Apabila seorang hamba Allah itu berdusta, nescaya malaikat menjauhinya satu batu kerana busuknya dusta yang didatangkannya. Begitu juga dengan larangan yang mengatakan bahawa apabila seseorang itu telah mula merendahkan dirinya, maka sesungguhnya dia menuju kepada kebenaran. Sebab tu kita ni kalau boleh, balasan ataupun ubat kepada perkara-perkara sebenarnya adalah kita merendahkan diri kita. Jangan kita memuji diri kita, membanggakan diri kita adalah perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Dan begitu juga disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis qudsi menyebutkan, Allah menyebutkan al-kibriya ridai, membesarkan diri, ketinggian itu adalah selendangku. Rida ni satu yang dipakai di bahu. Dan Nabi dan Allah juga menyebutkan wal azamatu izari, dan kebesaran itu adalah kainku. Kain yang dimaksudkan di sini adalah pakaian seperti ihram yang diikat di bawah pinggang dan juga diletakkan di bahagian atas. Rida ni diletakkan pada bahu. Izar ini adalah pakaian seperti yang dipakai di bawah pinggang, iaitu seperti pakaian ihram. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam. Kata Allah Ta'ala, kalaulah sesiapa yang mencabut dan merebut padaku satu daripada kedua-duanya, iaitu kebesaran dan ketinggian Allah Ta'ala, maka Allah akan campakkan ke dalam api neraka, iaitu Jahannam. Sebab tu kibriya ni, kebesaran ni, kemuliaan, ketinggian ni hanya pada Allah Ta'ala, dan juga kebesaran itu juga hanya pada Allah SWT. Sebab tu sebenarnya dalam setiap amal ibadah kita ni banyak perkara yang memahamkan kita tentang siapa kita ni. Kita baca doa iftitah pun kalau kita faham terjemahannya dan maksud dia, kita tahu inna salati, sembahyang aku, wa nusuki, ibadah aku, hidup aku, mati aku, semuanya kerana Allah. Bukan untuk siapa-siapa, hanyalah kerana Allah. Itu ilajnya, iaitu supaya kita ni jangan ambil kemuliaan dan kebesaran yang hanya layak bagi Allah Ta'ala, tidak layak pada makhluknya. Dan begitu juga yang disebutkan dalam hadis yang lain, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwi illa 'izzan, dan Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan sebab kemaafan yang diberikan kepada orang lain, melainkan kemuliaan kepadanya. Wa ma tawadha'a hadun lillahi illa rafa'ahullah, dan tiada merendah diri seseorang itu melainkan Allah mengangkat akan kedudukannya ataupun Allah mengangkat darjatnya. Ni kemuliaan kepada orang yang merendahkan dirinya, Allah akan angkat darjat kedudukannya. Sebab tu kita sentiasa menjadi seorang hamba yang tawaduk, yang merendah diri, dan Allah akan mengangkat. Walaupun rendah pada mata manusia, tetapi tingginya darjat kita. Sama ada darjat itu secara maknawiyah ataupun darjatnya secara hissiyah. Di sisi manusia itu kedudukan kita biasa saja, tetapi di sisi Allah Ta'ala tu tinggi. Ataupun kedudukan kita ni Allah naikkan darjat kita, iaitu pada hari kiamat nanti. Itulah kelebihan kepada hamba Allah yang bersikap dengan sifat hamba, iaitu antaranya sifat tawaduk, merendahkan diri. Baik. Kemudian disebut juga lanjutan soalannya berkaitan dengan laknat. Yang tadi memuji diri sendiri, perbahasan tentang ujub dan takabur itu bab lain. Itu bab lain. Ini memuji diri sendiri. Maknanya kesimpulan dia, kita boleh memuji diri kita pada keadaan tertentu saja, dengan niat yang baik untuk memimpin. Contoh dia untuk menjadi ketua, ataupun untuk kita memberi tunjuk ilmu kita kepada orang lain, boleh. Tetapi kalau sekiranya kita memuji diri dengan mengangkat diri dan merendah-rendahkan orang lain, maka itu adalah memuji diri yang membawa kepada kehancuran. Apakah yang dimaksudkan dengan laknat? Maksud laknat ialah kutuk, terkutuk, celaka, maki, dan kutuk ialah perkataan sumpah yang mendatangkan kecelakaan, putus daripada rahmat Allah. Laknat ni jauh ataupun tercampak daripada kebaikan. Dari segi bahasa, laknat ni bila kata-kata maknanya kita mendoakan satu orang tu jauh dan tercampak daripada kebaikan. Itu laknat. Cuma boleh tak kita laknat makhluk? Itu persoalan yang dibincangkan. Jadi laknat di sini juga sama ada dengan maksud kutuk, laknat juga. Tak semestinya menggunakan perkataan laknat.
termasuklah celaka ataupun maki, dan kesemuanya adalah putus daripada rahmat Allah Ta'ala dan jauh daripada petunjuk Allah. Ini jelaslah kita kena faham ta'rif kepada laknat dulu. Maknanya kalau kita nak kata laknat tu apa dia? Laknat tu kita kata orang lah, kita caci dia, kita maki dia, kita sebut dia supaya dia jauh daripada rahmat Allah Ta'ala dan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan melaknat akan sesuatu daripada makhluk Allah? Jawapannya ialah mengutuk atau menyumpah sesuatu daripada makhluk Allah supaya ia mendapat kecelakaan, atau terputus daripada rahmat Allah, atau jauh daripada petunjuk Allah, atau memakinya. Sekali lagi, maksud melaknat daripada sesuatu daripada makhluk Allah. Makhluk ni banyaklah, bukan manusia saja. Apa saja kejadian yang Allah cipta itu makhluk, iaitu menyumpah sesuatu atau ia mendapat kecelakaan, atau terputus daripada rahmat Allah Ta'ala, atau jauh daripada petunjuk Allah Ta'ala, atau memakinya. Itu maksud laknat kepada sesuatu daripada makhluk Allah. Maka apakah yang dimaksudkan dengan supaya jangan melaknat akan sesuatu daripada makhluk Allah? Jangan melaknat iaitu jangan mengutuk, jangan menyumpah dan jangan memaki akan sesuatu daripada makhluk Allah seperti manusia, lagi batu, binatang, kayu, api, makanan, hujan dan lain-lain. Itu makhluk Allah. Maknanya bukan laknat orang saja, makhluk yang lain, termasuk juga jin, para malaikat, termasuk juga manusia, termasuk kata pengarang kitab binatang pun tak boleh laknat, termasuk batu, kayu. Laknat batu, kayu. Jalan-jalan tersepak batu, tuan-tuan. Kita cakap apa kat batu? Celaka betul batu ni kan. Laknat makhluk tu, atau kayu, atau makanan. Ada orang siap ludah ke? Tak sedap pun lah. Laknat makanan. Dia bagi perumpamaan makanan tu makanan teruk lah. Atau hujan. Nak main futsal atau nak main bola petang, tiba-tiba hujan tu. Wah, hujan. Tapi orang kita alhamdulillah, itu hujan rahmat, rezeki Allah turunkan hujan. Itu bahasa yang baik lah tu, kata-kata yang baik. Tapi ada orang dia tak boleh terima, tuan-tuan. Dia dah rancang dah, hujan pula, nak buat event, hujan pula, keluar mulut dia. Kadang ada orang terpacu mulut dia, dia laknat hujan. Sebenarnya dia melaknat siapa tu? Siapa yang menurunkan hujan tu? Sebab tu besar implikasi dia. Sebuah makhluk Allah Ta'ala ini Allah yang perjalankan, Allah yang tentukan. Termasuk juga yang lain-lain, termasuklah makanan. Sama ada makhluk itu orang Islam atau orang kafir secara tertentu. Maka di sini ulama perbahaskan, boleh tak laknat orang? Boleh tak laknat orang kafir? Boleh tak? Baik. Apakah hukumnya jika melaknat orang secara umum? Sekiranya melaknat seseorang itu ada nasnya, atau sesuatu makhluk itu ada nasnya, maka dibenarkan. Seperti mana melaknat Fir'aun, dalam Quran ada sebut. Melaknat iblis, dalam Quran ada sebut. Melaknat orang kafir, ada sebut, dalam Quran ada sebut. Itu dibenarkan sekiranya ada nas. Adapun sekiranya melaknat orang secara umum, maka jawapannya, jika melaknat orang secara umum, maka tidaklah mengapa seperti katanya la'natullahi alal kafirin, Allah melaknat kepada orang kafir. Boleh? Kita tak spesifik, kita tak sebut nama kawan tu, dia bukan Islam, dia kafir, tapi kita sebut nama dia. Itu tak dibenarkan. Tambah lagi sebut tempat tinggal dia, lebih spesifik lagi, itu tak dibenarkan. Tetapi kalau secara umum, maka hukumnya adalah tidak mengapa, seperti dia mengatakan la'natullahi alal kafirin. Dan orang kafir yang dimaksudkan di sini adalah orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita, yang menghalau kita daripada tempat kediaman kita, dan ciri-ciri yang membawa kepada seseorang itu adalah kafir harbi. Ataupun disebutkan la'natullahi alal kazibin, Allah melaknat ke atas orang-orang yang berbohong, orang berbohong, suka berbohong. Atau mengatakan Allah melaknat kepada orang munafik. Ini dibenarkan dalam agama kita dengan maksud secara umum. Secara umum sebut, boleh.
Laknat Allah ke atas orang kafir, laknat Allah ke atas orang yang berbohong, laknat Allah ke atas orang kafir, atau laknat Allah ke atas orang yang berbohong, iaitu seperti yang tersebut di dalam Al-Quran. Yang disebut dalam Al-Quran semua ni. Tetapi yang lebih baik, janganlah melakukan laknat ke atas seseorang. Maknanya jangan kita laknatlah. Kalau ada pilihan di antara nak melaknat ataupun tidak, maka pilihlah supaya tidak melaknat seseorang. Tetapi sekiranya kita melaknat ke atas orang atau sesuatu itu secara umum dibenarkan, kerana sabit juga di dalam Quran, iaitu Allah melaknat. Seperti kita ambil contoh Fir'aun, Namrud. Ini semua contoh-contoh yang jelas bahawa mereka adalah makhluk yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tuan-tuan ya? Ini bab laknat. Bab laknat ni maknanya kita melihat bahawa ada perkara yang boleh kita laknat dan ada perkara yang tak dibenarkan kita untuk melaknat seseorang. Dan apakah pandangan Al-Imam Ghazali dalam perkara ini? Perkara apa tu? Perkara berkaitan dengan melaknat makhluk. Al-Imam Al-Ghazali berpendapat, maka janganlah engkau memutuskan dengan cara engkau naik saksi ke atas seseorang daripada ahli kiblat, iaitu orang yang zahirnya Islam, yakni jangan engkau hukumkan orang yang sedemikian itu bahawa ia menyekutukan Allah, atau ia kafir, atau ia munafik, kerana yang melihat akan isi hati manusia ni hanya Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Maka janganlah engkau turut campur di antara Allah dengan hamba-hambanya. Sebab tu kita tak boleh laknat orang sebarangan. Kita nampak dia macam orang munafik, tapi sebenarnya kita tak tahu sama ada dia ni bertaubat kepada Allah Ta'ala isi hatinya. Sebab kita ni menghukum pada yang zahir saja. Kita ni menghukum pada yang zahir. Dia orang Islam, dia ahli kiblat. Bahkan kalau lepas ni kita tengok, kalau dia pinat haji, kalau dia buat zakat, bahkan lebih lagi lah. Dan kita pun tak tahu kesudahan dia dan kita, betul tak? Mungkin hari ini dia macam tu, tapi penghujung dia bertaubat pada Allah Ta'ala, kita laknat dia. Maka kata Imam Ghazali, jangan kita memutuskan dengan cara kita naik saksi bahawa seseorang itu daripada ahli kiblat yang zahirnya Islam. Jangan hukumkan orang sedemikian itu mengatakan dia kufur, dia syirik, ataupun dia munafik, kerana isi hati dia hanya Allah yang tahu, dan sebenarnya kita ambil kerja Tuhan. Sebab kita telah mengambil, iaitu turut campur dengan antara Allah dengan hamba-hambanya. Maka elakkan daripada kita menyebut melaknat seseorang yang sebenarnya orang Islam secara zahirnya, mengucap dua kalimah syahadah ahli kiblat. Dan apakah yang dimaksudkan dengan pandangan Imam Ghazali tadi itu? Jika seseorang itu pada zahirnya Islam, istimewa pula jika ia melakukan amal seperti orang Islam. Apa amal dia tu? Sembahyang, puasa, bayar zakat, naik haji dan sebagainya. Maka janganlah ia diiktikadkan, jangan kita picop kat dia, ataupun jangan dihukumkan, kita labelkan dia, atau disangkakan pada batinnya bahawa ia menyekutukan Allah. Atau kita kata ni pemimpin munafik ni, atau kita kata dia orang yang terkeluar daripada Islam, ataupun kerana tidak diketahui akan isi hatinya, bahkan yang mengetahui akan isi hati itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Sebab tu kalau orang tu orang Islam, tambah istimewa pula, kata Imam Ghazali, dia pula sembahyang, tengok dia pergi haji, dia pergi umrah, lagi dia bersedekah, lagi dia berpuasa, dia bayar zakat, dia buat semua rukun 5 Islam ni, dia buat semua. Maka janganlah kita melaknat seseorang atau kita sangkakan pada batinnya dia ni orang kafir, dia ni musyrik, dia ni orang munafik. Kerana apa? Kerana tidak diketahui akan isi hatinya, kita tak tahu. Kita kadang terikut, orang kata kita pun ikut sama, orang label kita pun label sama. Hati-hati ya. Kita tak tahu, kita tak kenal, dia pun tak kenal kita, kita lagi tak kenal dia secara dekat. Ini kita cakap secara general lah ya. Tak kisahlah di mana pun, sama ada tempat tinggal kita, ataupun tempat kerja kita, ataupun dalam negara kita. Lebih lagi kalau melibatkan hubungan sesama manusia. Tegasnya lagi Imam Ghazali mengatakan, janganlah dihukum seseorang itu menyekutukan Allah, atau mengatakan dia munafik atau kafir,
dan jangan dicela akan seseorang makhluk Allah itu, dan jangan ia dihinakan, serta jangan ia dilaknat. Bahkan sahagialah hamba Allah itu dimuliakan menurut selayaknya. Ni. Baik, kita ambil pendekatan untuk berbaik-baik, bersangka baik, dan janganlah kita mudah menyebut daripada mulut kita ini dengan menghukumkan dia, melaknat dia sebagai orang kafir, atau melaknat dia sebagai orang yang kazibin, orang yang berbohong, atau melaknat dia sebagai satu orang yang melakukan perkara syirik. Ini kata ataupun di sisi pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Setakat ni jelas tuan-tuan ya? Boleh ya, insyaAllah ya. Ini bab melaknat. Contohlah kita ambil yang baru-baru lah, Israel contohlah kan. Kalau kita nak melaknat tu, katakanlah sampai tahap kepada dia apa yang ketua tu, yang itu boleh sampai melaknat atau tidak? Ke atau kita just pun Yahudi ataupun Israel sahaja? Pada disebut sekiranya terzahir padanya perkara tersebut, seperti kita kata Fir'aun, ataupun kita kata pada Haman, itu dibenarkan, kan disebut. Kalau kita melaknat kepada orang kafir yang jelas tu, maka jelas la'natullah 'alal kafirin, la'natullah 'alal kazibin. Ya. Cuma dalam ni dia mengatakan bahawa sebaik-baiknya kita tidak melaknat seseorang ke atas seseorang. Kita melaknat kepada yang disebut tadilah, perbuatannya, Zionis la'natullah, ataupun yang seumpama dengannya. Itu dibenarkan. Baik. Kemudian lanjutan soalan, apakah sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan? Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela akan makanan. Jika baginda ingin akan sesuatu makanan, maka makanlah ia. Dan jika baginda tidak ingin akan sesuatu makanan, maka tinggalkanlah dia dan tidak dicelanya. Ini berdasarkan riwayat hadis. Maka janganlah dicela akan segala makhluk Allah Ta'ala, walaupun makhluk itu bukan daripada jenis manusia. Nabi SAW hatta makanan pun Nabi tak laknat. Laknat tadi bukan kata perkataan laknat saja. Laknat tu dengan kata maki, laknat tu dengan kata celaka, laknat tu dengan kutuk. Kalau kata makanan ni, banyak orang kutuk makanan. Dia pergi review kedai, macam-macam kedai review. Macam mana kau makan kedai tu? Makanan dia mula sebut satu-satu makanan. Tapi benda tu common kan, orang dah jadi biasa kan. Kadang kita tegur kat, kadang pasangan kita, isteri kita, dia suka makan, kita bawa tempat makan yang tak best, dia tengok, dengar komen dia. Tak pun isteri bawa kita belanja, kita makan satu hari, makan kita pun komen pun lebih kurang juga. Mana kita sebenarnya kita mengutuk makanan tu. Nabi SAW kalau dia tak makan, dia tinggalkan lah. Dia tak kata apa pun makanan tu. Itu akhlak Nabi kepada makanan sekalipun. Tapi yang kita tengok trend hari ni macam tu lah. Banyak orang kutuk makan. Kalau review star nak bagi berapa tu, tak adalah dia sebut secara spesifik. Tapi kalau baca komen-komen tu, kalau dia spesifik pada makanan tu, tak dibenarkan sebenarnya. Kerana makanan juga termasuk makhluk Allah, termasuk makhluk Allah Ta'ala. Sebab tu ada batasan kita lah. Nampak macam dah jadi kebiasaan kan. Jadi kita perbetulkan je lah, bukan nak kata apa, perbetulkan sahaja. Ini semua nikmat Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi SAW bila suruh buat benda baik, Nabi mendahului perkara tu. Kalau benda tu tak elok, Nabi tunjuk contoh, Nabi paling awal tinggalkan. Bila Nabi tinggalkan benda-benda macam ni, kita ikut contoh Nabi SAW. Ini contoh yang terbaik. Baik, lanjutan soalan, adakah orang yang melaknat itu bertanggungjawab akan perbuatannya itu? Maka orang yang melaknat itu adalah bertanggungjawab akan perbuatan itu, seperti kata Imam Ghazali seperti berikut. Yang pertamanya, pada hari kiamat engkau tidak akan ditanya, mengapakah engkau tidak melaknat si fulan, dan mengapa engkau mendiamkan diri daripadanya. Tak ditanya pun. Maknanya kerja kita bukan laknat orang. Tak disuruh pun kita supaya melaknat satu-satu orang tu. Kerana pada hari kiamat nanti engkau tidak akan ditanya mengapa engkau tidak melaknat si fulan. Orang tu contoh kita kata kan, dia jahat tapi dia Islam, dia sembahyang, dia nak haji, tapi kita melaknat, dia tak ditanya pun. Bukan tugas kita untuk melaknat orang, ya. Dan mengapa engkau mendiamkan diri daripadanya? Satu.
Yang keduanya, dan anggota tidak akan ditanya dan tidak akan dituntut pada hari kiamat mengenai mengapa engkau tidak melaknat iblis sepanjang umurmu, dan mengapa engkau tidak menggerakkan lidahmu menyebutnya. Maka ini juga tidak dituntut. Makna di sini nak ajar kepada kita supaya kita tidak suka melaknat orang, tetapi diharuskan melaknat tu diharuskan. Cuma tak ditanya pada akhirat tentang kewajipan kita melaknat sesuatu makhluk. Tak ditanya, kata Imam Ghazali. Yang ketiganya, apabila engkau melaknat seseorang daripada makhluk Allah, maka engkau akan dituntut dan engkau akan disoal mengenainya, yakni engkau bertanggungjawab untuk menerangkan mengapa engkau melakukan laknat itu. Kena tanya pula. Kita tak ditanya kenapa kita mendiamkan diri, kenapa kita tak tanya kenapa kita tak laknat ni, tak laknat si fulan dan sebagainya. Tetapi yang berlaku kepada kita, apabila kita melaknat tu, kita bertanggungjawab. Bertanggungjawab yang macam mana? Apabila engkau melaknat seseorang daripada makhluk Allah, maka engkau akan dituntut dan engkau akan disoal mengenainya. Engkau bertanggungjawab untuk menerangkan mengapa engkau melakukan laknat tu. Banyaklah dalam hidup kita ni, laknat makhluk, laknat batu, laknat kayu, laknat hujan, laknat manusia, laknat makhluk, laknat makanan. Semua tu akan ditanya, kata Imam Ghazali, bila tu? Pada hari kiamat nanti. Dan yang keempatnya, janganlah engkau mencela sesuatu daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah beberapa perkara, iaitu kesan kepada orang yang atas dunia ni dia melaknat kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bab yang pendek lah dalam kitab kita ni, tak banyak. Kemudian dia masuk pada mendoakan kejahatan. Mendoakan kejahatan dan bergurau-gurau. Dua perkara. Mendoakan kejahatan. Boleh tak kita doakan kejahatan? Ya Allah, kau hancurkanlah dia, ya Allah. Boleh tak? Ya Allah, kau miskinkanlah dia, ya Allah. Semua yang jahat-jahat lah kita doa pada orang tu. Lanjutan soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan mendoakan seseorang dengan doa kejahatan? Pertama sekali faham takrif. Apa doa kejahatan tu? Sama ada boleh atau tak boleh ni. Maksudnya ialah mendoakan seseorang supaya orang itu ditimpa oleh bahaya. Satu, sama ada bahaya iaitu kerugian, meniaga rugi, ya Allah lingkuplah bisnes kawan aku ni, Allah aku pun nak berniaga juga, kan contoh. Ataupun bahaya kehilangan sesuatu, musnah rumah, terbakar rumah dia, hancurkan kenderaan dia, apa saja nikmat yang Allah bagi pada dia, kita nak supaya hilang. Ataupun bahaya kedukaan dan sebagainya, mati anak, mati isteri, mati ahli keluarga, mati partner bisnes contoh. Apa saja kehilangan orang yang penting dalam hidup dia. Ini semua maksud mendoakan kejahatan. Maksud mendoakan kejahatan apa tadi? Doa supaya dia hilang. Hilang apa? Iaitu bahaya, sama ada bahaya kerugian, ataupun bahaya kehilangan sesuatu, atau bahagia kedukaan dan sebagainya. Nak bagi dia sedih, bahaya dia. Ini kesemua doa mendoakan kejahatan. Maka janganlah didoakan seseorang itu dengan doa kejahatan, walaupun orang itu berbuat zalim ke atas diri kita. Bahkan adalah lebih baik perbuatan orang itu diserahkan kepada Allah. Ini asasnya. Apabila diberi pilihan kepada kita, apakah kita memilih untuk terus berdoa kejahatan, bala, musibah, kehilangan, kerugian yang kita sebutkan tadi, ataupun kita memilih sabar dan serah pada Allah Ta'ala? Maka memilih sabar dan serah pada Allah Ta'ala itu adalah lebih baik. Sebab tu Nabi kata wasabru diyaun. Sabar itu adalah sinaran. Sinaran maknanya cahaya yang disertai dengan payah. Berbeza dengan nur. Surah kita surah Nur. An-Nur cahaya. Diyaun sinaran. Sinaran ni maknanya cahaya yang disertai dengan panas. Sebab tu sabar ini cahaya yang disertai dengan panas. Payah tuan-tuan sabar ni. Dia bukan sabar dalam mati musibah kematian saja. Mati isteri kita sabarlah ya. Mati anak kita sabarlah. Kita sabar kat kawan kan. Mati dalam ataupun sabar dalam perkara taat. Satu ulama kata dalam taat pun kena sabar. Ya, kena sabar. Taat buat ibadah. Bulan puasa lepas azam kita tak mau tinggal baca Quran, hari-hari nak baca Quran.
Azam kita hari-hari nak sedekah, tak nak miss sedekah. Sabarlah tuan-tuan sampai Ramadan akan datang. Tapi ada orang tak sabar, dia berhenti setakat Syawal. Masuk Muharram, Safar, dia tak tunggu Ramadan nanti dia buat balik. Maknanya sabar dalam taat tu tak berterusan. Sebab tu sabar tu diyaun, dia sinaran. Nabi tak nisbahkan, Nabi tak sandarkan pada cahaya, Nabi sandarkan kepada sinaran, cahaya yang disertai dengan panas. Sabar itu adalah sesuatu yang payah, yang perlu pengorbanan. Kadang kan korban diri, korban maruah, korban ego kita, payah, korban harta kita sekalipun, maruah kita sekalipun. Dan kemudian juga sabar ketika mana kita meninggalkan maksiat ataupun kita dah buat ibadah, kita sabar. Sesudah buat ibadah kita sabar. Kita dah buat tahajud, kita dah buat qiyamul lail, kita dah baca Quran banyak. Sabar macam mana? Dengan tidak menceritakan kepada orang untuk mendapat perhatian dan pujian. Kadang-kadang kita suka cerita kat orang kan. Lain lagi kalau orang tanya kita dulu kan. Nampak macam letih je, macam tak cukup tidur je. Kita pun buka lah cerita malam tadi, saya tidur lambat, adalah saya baca Quran dalam 5 juzuk juga saya baca. Habislah tuan-tuan. Punya tak sabar nak cerita kat orang. Sabar. Kadang-kadang amal kita ni, memang dalam hadis sahih pun menceritakan 3 orang lelaki, dia terperangkap dalam gua tuan-tuan. Dan kemudian dalam gua tu, 3 orang ni nak keluar daripada gua tu tak boleh keluar. Ditutup oleh batu yang besar. Lalu masing-masing bertawassul dengan amalan soleh masing-masing. Dan amalan ni amalan yang pure, amalan yang kita dengan Allah je tahu. Yang pertama, lelaki pertama, dia cerita dia ada orang tua kan, ataupun lelaki yang keberapa saya tak ingat lah. Dia kata dia ada 2 orang tua yang uzur. Satu hari dia balik daripada bawa kayu api, dan kemudian dia perah susu, kemudian dia balik, dia nak bagi minum pada orang tua dia yang dah uzur tu, tapi dia tengok dah tertidur. Lalu dipegang cawan tu tuan-tuan, nak bagi supaya tak sejuk susu tu, dia pegang sampai kedua-dua orang tua dia tu bangun daripada tidur. Walaupun anak dia merengek nak minum susu, dia tak bagi. Lalu apabila mak ayah dia bangun, segera dia menyuapkan minum kepada kedua orang tua dia. Lalu dia minta pada Allah Ta'ala, dia angkat tangan, wahai Allah, sekiranya apa yang aku lakukan tadi semata-mata untuk mendapat keredaan-Mu, maka lepaskanlah daripada kesulitan ini. Dengan izin Allah Ta'ala terbukalah pintu tu. Tu kata tawassul dengan amal soleh. Sebab tu kalau kita ada amalan ni tuan-tuan, jangan cerita kat orang. Dengan Allah Ta'ala, dia berguna pada kita di dunia dan akhirat. Dengan amal soleh, kita bertawassul dengan amal soleh. Macam tu juga pemuda yang seterusnya, seorang perempuan saudara dia sendiri minta bantuan, dia pun bantulah, tapi dengan syarat dia nak tidur sekali dengan perempuan tu. Sampai masa perempuan tu pun ikut dia. Ketika nak melakukan perkara tersebut, perempuan tu menyebutkan akan takutlah kamu kepada Allah. Lalu dia meninggalkan segera perempuan tu, lalu dia pulangkan wang yang dia bagi tu. Dia bagi je, dia bagi saja harta je. Lalu dia minta pada Allah Ta'ala, sekiranya apa yang telah aku lakukan tadi semata-mata untuk mendapat redha-Mu ya Allah, maka perkenankanlah. Laki yang ketiga dia kata, aku ada pekerja, kemudian pekerja aku ni wang upah dia tu aku ambil dia balik kampung, kemudian wang tu aku kembangkan wang upah tu sehingga dia dapat ternakan yang banyak, membiak ternakan dia. Kemudian datanglah pemuda ataupun pekerja tadi tuntut harta ataupun upah dia. Lalu dia mengatakan, kamu lihat ke semua ternakan yang ada ni adalah daripada upah kamu, ambillah semua. Ambil semua tuan-tuan, satu pun dia tak ambil, sebab hasil daripada upah tu dikembangkan. Sebab dia tak pulang, lelaki tu dia pergi saja. Apabila dia datang tuntut hak dia, dia bagi semua, tanpa satu pun dia ambil. Itu dia minta pada Allah Ta'ala, sekiranya apa yang telah aku lakukan tadi semata-mata untuk mendapat redha-Mu ya Allah, maka lepaskan daripada kesulitan. Lalu Allah lepaskan ketiga-tiga muda selamat keluar daripada gua tersebut. Lepas tu balik pada apa kita sebutkan tadi, adalah taat ketika mana kita buat ibadah. Jangan cerita kat orang, simpan elok-elok ibadah kita. Mudah-mudahan esok dalam susah, dalam sukar, dalam sempit, niaga tak jadi, apa sebagainya, mintalah pada Allah Ta'ala agar amalan-amalan soleh kita tu Allah terima dan jadi sebab kepada keluar kita daripada kesulitan. Pegang hak tu tuan-tuan. Banyak amalan kita sebenarnya, tapi jangan cerita kat orang, jangan cerita kat Facebook, jangan cerita. Hak tu simpan untuk kita dengan Allah Ta'ala saja. Ada orang tua buat baik sungguh-sungguh, jangan semata-mata nak ambil hati, bukan semata-mata nak dapat pujian adik-beradik, jangan. Macam itulah contoh-contoh yang lain yang boleh kita ambil dalam hidup kita. Dan begitu juga sabar ketika mana kita melakukan perkara-perkara orang kata kita dengan perkataan, orang kata kita dengan perbuatan. Kita boleh balas, tapi kita ambil pendekatan sabar. Itu paling payah lah. Susah kan? Orang kata kita nak sabar. Orang maki kita, biasanya kita maki balik. Orang marah kita, biasa kita marah balik.
Kalau orang pukul kita pun kita pukul balik lah. Tetapi kita sabar untuk kita daripada dizalim perkataan dan perbuatan, kita sabar. Kita jadi macam singa, kata Imam Syafi'i. Kerana singa ni selalu tidak membalas salakan anjing. Singa tak membalas salakan anjing. Sebab tu singa ni hebat. Kalau kita rasa dalam situasi tu, kita bayang kita macam singa lah. Dan orang yang panas baran, orang yang suka marah, orang yang suka cari pasal ni, tuan-tuan, kita anggap dia seperti salakan anjing. Maknanya kita ni memilih jalan sabar tu lebih mulia, lebih hebat, macam singa. Kalau boleh tanam kat diri kita tu, insya-Allah selamat lah. Kalau tak, tuan-tuan, memang gaduh lah. Tepi jalan tu benda tengah panas pula tu, gaduh lah, tuan-tuan. Tuan-tuan ada pengalaman tak? Banyak kan? Saya pun ada pengalaman. Saya jauh dekat Pekan Semenyih, dekat Lotus dulu, Tesco kan. Tapi nak kata salah, dua-dua salah. Kadang kita orang baru, dululah berapa tahun dulu, kita naik kereta, kita nak cari kedai kan. Jadi kita tengoklah signboard tu, jadi slow lah sikit kereta kita. Tak sangka pula ada kereta kat belakang, tak perasan. Jadi dia potong kereta kita. Tuan-tuan tu dia buat apa? Dia angkat tangan dia buat macam ni kat kita. Dia masa tak ada otak kan. Agak-agak kita rasa macam mana? Boleh tahan kat tuan-tuan. Dia tu benda kepala jangan main. Lagi kata kita gila. Saya pernah tengok yang angkat jari tengah ni banyak. Kat Semenyih 2-3 kali saya tengok. Kalau ada motor ke apa ke dia buat dengan kereta ni, saya tengok. Maknanya disakiti dengan perkataan dan perbuatan, tetapi kita memilih untuk sabar. Ini tinggi, tuan-tuan, payah. Termasuklah sabar ketika nak tinggalkan maksiat. Sabarlah. Maknanya kita ni dah buat maksiat, nak berhijrah, nak berubah, kemudian kita dah berubah, sabar. Jangan mudah balik pada maksiat tersebut. Dan begitu juga sabar dalam perkara musibah, kematian, kehilangan harta, kekurangan tanaman, musnahnya tanaman dan sebagainya. Jadi berbalik kepada perkara tadi, maka mendoakan kejahatan dan bergurau-gurau, maka memilih untuk serahkan kepada Allah Ta'ala itu adalah lebih baik daripada kita memilih untuk mengangkat tangan minta pada Allah supaya didoakan kejahatan, kecelakaan, kehilangan harta, kehilangan kerugian dan seumpamanya tadi kita sebut, iaitu kepada si fulan atau kepada seseorang. Itu pendekatan kita sebagai orang yang berakhlak lah. Sebab Nabi SAW juga teruk lagi ujiannya kan. Macam-macam orang buat kat dia di Taif, macam mana orang buat Nabi SAW. Nabi, malaikat dah offer lah, minta Nabi doa aja, habis hancur semua satu kaum ni. Tapi Nabi memilih untuk mendoakan kebaikan. Itulah akhlak Nabi yang kita kena ambil contoh. Kita berhenti sikit lagi. Lanjutan soalan, apa sabda Nabi SAW dalam perkara ini? Perkara apa tu? Mendoakan kejahatan. Nabi Muhammad SAW ada bersabda, innal mazluma la yad'u 'ala adh-dhalima hatta yukafi'a summa yabqa lidh-dhalim fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Bahawasanya orang yang kena zalim itu berdoa kepada Allah supaya ia mendatangkan kejahatan ke atas orang yang menzaliminya hingga dibalas oleh Allah orang yang zalim itu. Kemudian ada ditinggal bagi orang yang zalim itu sesuatu yang lebih daripada balasan itu pada orang yang kena zalim, maka orang zalim itu menuntutnya kepada orang yang dizalimi itu pada hari kiamat. Nampak? Maknanya pertama sekali, orang yang kena zalim ini dia berdoa kepada orang yang menzaliminya, maka doa orang yang dizalim ini Allah terima, Allah tinggal. Cumanya orang yang zalim itu sesuatu yang lebih daripada balasan pada orang yang kena zalim, maka orang zalim itu akan menuntutnya kepada orang yang dizalimi itu pada hari kiamat. Maknanya berlebihan dalam doa kejahatan ni, balasan kepada kita, sekiranya sesuatu itu lebih daripada apa yang dilakukan, maka esok dia tuntut balik pada orang yang mendoakan kezaliman tu. Sebab tu kena jagalah batasan doa kita. Baik-baik kita lebih ambil pendekatan uslub untuk kita menasihati, merubah keadaan, berbanding kita mendoakan kejahatan atau kezaliman kepada seseorang. Jadi insya-Allah kita akan masuk nanti tentang bergurau. Bergurau ni menarik juga tajuk ni, sebab sekarang ni orang trend hiburan suka gelak-gelak kan. Buka radio gelak-gelak, TV gelak-gelak. Boleh tak gelak ni? Agama larang tak gelak? Ni seronoklah kita nak faham tentang perkara ni, sebab lama-lama bila dah jadi kebiasaan, kita lupa agama dah bagi panduan untuk kita bergurau. Dia boleh bawa kepada matinya hati dan sebagainya, tetapi ada yang dibenarkan. Dan kisah yang kita baca dulu pun, Nabi SAW pernah juga bergurau kan.
Tapi Nabi kata aku tidak pernah berbohong. Nabi bergurau tapi tak pernah bohong. Macam mana gurau Nabi yang tak bohong tu? Yang masyhur dalam hadis cerita, seorang perempuan tua datang jumpa Nabi SAW. Dia minta pada Nabi, doakan aku wahai Rasulullah. Doa apa? Masuk dalam syurga. Kan? Hadis yang masyhur kan? Wahai Rasulullah, doakan aku masuk syurga. Siapa tu? Perempuan tua. Kata Rasulullah, di dalam syurga tidak ada orang tua. Dalam syurga tak ada orang tua. Maknanya tak, orang tua tak masuk syurga. Dengar je Nabi gurau macam tu, menangis perempuan tua tu. Nangis. Lalu Nabi kata, nanti orang yang masuk syurga sampai masanya Allah mudahkan semua. Maksudnya Nabi bohong tak? Nabi tak bohong, Nabi cakap sungguh. Itu gurau Nabi. Gurau Nabi SAW betul. Cumanya nak bagi pengajaran lah kepada wanita tersebut. Bahkan keseronokan, kemanisan lah di akhir hadis tu. Dia teringin supaya Nabi doakan dia masuk syurga. Nabi kata orang tua tak masuk syurga, tak ada orang tua dalam syurga. Dan memang hakikatnya memang dalam syurga ni nanti yang tua ni semua dimudahkan. Jangan kita risau kalau tua atas dunia. Esok dalam syurga insya-Allah, amin ya rabbal alamin, semua kita pakat muda belaka, lelaki dan perempuan. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bergurau dengan orang lain. Banding kita kalau kadang gurau kita melampau kan. Gurau kita keterlaluan. Kadang-kadang gurau keterlaluan. Istilah sekarang prank, istilah sekarang ni troll, macam-macam lah. Itu kita tengok agama bagi ke tak bagi dalam keadaan-keadaan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon kemaafan tuan-tuan, pasti banyak kekurangan pada malam ni dalam penyampaian. Aku liqauli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.